اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalil haram wa min sawab bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasriqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasriqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallahi ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhil dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah jumpa lagi untuk pengisian maghrib sebentar sebelum isyak online khas untuk surau Kampung Malaysia Tambahan. Mudah-mudahan surah Adaniyah, surah Kampung Malaysia Tambahan, kitab peringatan bagi yang lupa. Mohon share, insyaAllah sama-sama kita share. Mohon share insyaAllah untuk surau Kampung Malaysia Tambahan, insyaAllah. Mohon share insyaAllah grup WhatsApp insyaAllah. Saya ni Share insyaAllah grup WhatsApp insyaAllah. Saya ni Share insyaAllah. Saya Sama-sama share insyaAllah grup WhatsApp Kampung Malaysia Tambahan, insyaAllah. Sama-sama share insyaAllah grup WhatsApp Kampung Malaysia Tambahan, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah malam ni kita sentuh balik pada bab 5 iaitu surau Kampung Malaysia Tambahan, insyaAllah. Tajuk malam ni sifat api neraka dan ahlinya, insyaAllah. Sifat ahli neraka, sifat api neraka dan ahlinya, ya, sifat api neraka dan ahlinya, insyaAllah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Uqida 'alan nari alfu sanatin hatta ahmarat
summa uqida 'alaiha alfu sanatin ukhra hatta ibyaddat summa uqida 'alaiha alfu sanati hatta aswaddat fahiya sauda'u kalailil muzlimin. Rasulullah SAW bersabda, api neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun. 1000 tahun berwarna merah sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun berwarna putih. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga gelap, hitam gelap, bagaikan malam yang gelap kelam. Ini kejadian api neraka diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ceritakan Nabi 1000 tahun pada awalnya berwarna merah. Diciptakan Allah Ta'ala 1000 tahun awalnya berwarna merah, 1000 tahun berwarna putih, 1000 tahun berwarna hitam gelap kelam. Sebab tu kita cari jalan, mohon pada Allah Ta'ala jauhkan daripada pintu-pintu neraka. Bukan api dia, pintu nak masuk ke tempat neraka. Sebab tu kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita mohon terus pada Allah Ta'ala 7 kali seminimumnya. 7 pintu yang kita nak kena elakkan akan datang. 7 pintu yang standby, sedang bersiap dia untuk menyedut bakal-bakal ahli-ahli neraka. Itu yang kita bimbang. Bimbang yang amat sangat. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api neraka. Sebab tu jangan berhenti mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian yang amat dahsyat 1000 tahun berwarna merah. Siapkan tu 1000 tahun. 1000 tahun berwarna putih, 1000 tahun berwarna gelap, hitam, bagaikan malam yang gelap kelam. Kemudian diriwayatkan kepada bahawa Yazid bin Marsad selalu menangis sehingga tidak pernah kering air matanya. Ketika ditanya jawabnya, andai kata Allah mengancam akan memenjarakan aku bila berdosa dalam bilik mandi selama 1000 tahun, nescaya sudah selayaknya air mataku tidak berhenti. Maka bagaimana sedang kini mengancam akan masukkan aku dalam api neraka yang telah dinyalakan selama 3000 tahun. Sahabat ni bimbang. Dia bagi contoh, kalau Allah hukum dia dalam toilet, duduk dalam toilet bilik air 1000 tahun, itu pun dia meraung walaupun tidak panas, cuma ada bilik air. Bayangkan kalau dihukum dengan api neraka yang dah siap hidup 1000 tahun, diciptakan selama 1000 tahun, campur lagi 1000 tahun, campur 1000 tahun, bertukar silih berganti dia punya color dia, daripada merah ke putih, putih terus ke hitam-hitaman, gelap segelap-gelap. Teruskan lagi, diriwayatkan bahawa Yazid bin Marsad selalu menangis. Ini tadi, kawan tadi Abu Laid meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid berkata, sesungguhnya di dalam neraka Jahanam ada berapa perigi berisi ular-ular sebesar leher unta dan kala sebesar keldai. Maka larilah orang-orang ahli neraka ke ular itu. Maka bila tersentuh oleh bibirnya, langsung terkelupas rambut, kulit dan kukunya. Mereka tidak dapat selamat dari gigitan itu kecuali jika lari dari ke dalam neraka. Tak boleh lari ke mana dah? Kecuali lari ke dalam neraka. Mana nak lari lagi dah? Dah memang already dalam neraka. Digigit ular, lari, tapi tak boleh keluar. Pasal apa? Dah memang siap-siap masuk dalam zon neraka. Maksudnya dia lari ke dalam neraka lagi. Ni ahli neraka yang malang, dah kena gigit dengan ular,
Ular bukan kecil, ular sebesar leher unta, kala jengking sebesar keldai. Akhirnya digigit, tersentuh dengan binatang tersebut, terkelupas kulit, terkelupas, maka bibirnya langsung terkelupas rambut, kulit dan kuku. Bisanya binatang di neraka. Akhirnya melarikan diri ke mana? Ke dalam neraka juga akhirnya. Abdullah bin Jubair meriwayatkan kepada bahawa Rasulullah SAW bersabda, bahawa di dalam neraka ada ular-ular sebesar leher unta. Jika menggigit, maka rasa pedih bisanya tetap terasa hingga 40 tahun. Juga di dalam neraka pada kala sebesar keldai. Jika menggigit, maka akan berasa pedih bisanya selama 40 tahun. Allah Akbar. Ya. Sengatan dia terlampau hebat. Itu kena renung kita. Ya. Al-Amashi dari Yazid bin Marshad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, Sesungguhnya apimu ini sebahagian daripada 70 bahagian dari api neraka. Andaikan tidak didinginkan laut 2 kali, nescaya kamu tidak akan dapat menggunakannya. Kena ingat, api yang kita guna waktu di dunia ini sebenarnya adalah 70. Satu dan sebahagian daripada 70. Maksudnya 1/70 daripada api neraka. 1/70 daripada api neraka. Sebahagian yang kita gunakan itu. Maksudnya api neraka 70 kali gandaan. 70 kali gandaan daripada api dunia. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh janganlah singgah sesaat pun. Pasal apa? Panasnya api neraka 70 kali ganda daripada api dunia. Mohon kepada Allah Ta'ala, kalau boleh janganlah singgah. Api yang di dunia itu pun kita tak tahan. Sebelum nak digunakan di dunia, waktu diturunkan bersama Tok Adam kita, dia disejukkan ataupun didinginkan di dalam laut. Itu pun bukan api betul. Dia ambil percikan. Percikan daripada api neraka itu dibawa ke dalam dunia, direndam di dalam air laut 2 kali. Kemudian baru kita gunakan. Mujahid berkata, sesungguhnya apimu ini berlindung kepada Allah dari neraka Jahannam. Kita punya api itu terlampau sejuk daripada api neraka. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seringan-ringan seksa ahli neraka, iaitu seorang yang berselipar dari api neraka, dapat mendidihkan otaknya seolah-olah di telinganya ada api, giginya berapi, bibirnya ada api, keluar ususnya dari bawah kakinya. Bahkan ia berasa bahawa dialah yang terberat seksanya dari semua ahli neraka, padahal ia ringan seksanya dari semua ahli neraka. Seksa yang paling ringan iaitu memakai selipar daripada api neraka. Itu yang paling ringan. Tapi yang terkena tu keadaan dia mendidihkan, otaknya mendidih seolah-olah ada api di telinga. Giginya berapi, menyala api, bibirnya ada api, ususnya pun keluar ke bawah kakinya. Bahkan berasa bahawa itulah yang paling terberat, paling seksa berat sekali yang terkena dengan memakai selipar neraka. Walhal itulah yang paling ringan seksaan neraka. Abu Laits meriwayatkan dengan sanad dari Abdullah bin Amr
radhiyallahu anhu berkata, orang-orang neraka memanggil malaikat Malik tapi tidak dijawab selama 40 tahun. Kemudian dijawab bahawa kamu tetap tinggal dalam neraka. Kemudian mereka berdoa memanggil Tuhan, ya Tuhan, keluarkanlah kami dari neraka ini. Maka bila kami mengulanginya, perbuatan-perbuatan kami yang lalu, bererti kami zalim. Maka tidak dijawab selama umur dunia ini 2 kali. Kemudian dijawab, hina dina kamu. Hina dinalah kamu di dalam neraka. Dan jangan berkata-kata. Allahu Akbar. Ni maksudnya tuan-tuan, masuk saja dalam neraka tu, akhirnya kita dihina, ditinggalkan dalam neraka tu selama umur kita di dalam dunia. Mula-mula 40 tahun di sana. Kemudian kamu tinggal lagi dalam neraka. Keluarkanlah sampai kita merayu pada Allah Ta'ala. Mohon. Akhirnya sampai kita mengaku kita zalim. Inilah maksudnya kita mengaku kita zalim. Waktu di dunia kita tak mengaku kita zalim. Kita sibuk nak kejar kuasa, sibuk nak kejar mentadbir, sibuk nak kejar pangkat, sibuk nak kejar kuasa. Dah berumur, dah pencen, dah 70, 80, 90 masih tak kejar Allah. Dikejarnya bab dunia. Masuk ya dalam neraka tu, kita akhirnya mengaku zalim kita. Bukan dengan orang lain, kita mengaku kita zalim pada diri kita sendiri. Allah bagi peluang hidup sampai hari ni dah. Hari ni 1,200 orang positif. Kita masih lagi hidup, masih lagi leka kita. Ni malam Jumaat lagi, masih lagi kita leka lagi. Kadang-kadang kita tak perasan Allah bagi peluang, tuan-tuan. Allah bagi peluang umur panjang lagi sampai akhir hidup. Ada orang mati dah. Hari ni 4 lagi mati. Semalam 3. Hari tu dekat 6. Ada sekali sampai 12. Allah, kita masih lagi hidup. Allah bagi lagi peluang untuk kita teruskan. Tapi kadang-kadang kita melupakan peringatan Allah Ta'ala. Sombong sangat. Allah bagi Quran time depan TV, tak nak tengok juga. Bertenang kita. Allah bagi lagi hadiah My Quran Time, bagi lagi hadiah belajar Quran online dan macam-macam. Kita sombong juga. Bukan bayar, free lagi. Pun tanda juga. Leka kita di internet, leka di WhatsApp, bersembang lagi. Lupa. Akhirnya waktu sembahyang datang, tanda juga berjemaah. Allah tak benarkan sembahyang di masjid. Kena renung. Kita makin lama makin macam ni, makin lama makin jauh. Makin jauh dari rumah Allah Ta'ala, jauh kita dengan Allah Ta'ala. Bayangkan kalau mati kita dalam keadaan mati kita dalam keadaan jauh dengan Allah Ta'ala, kemana kita agaknya? Ni kena renung kita. Hanya kena renung kita, jangan sampai kita mati jauh daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya kita dekat, kita makin kalau boleh kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok balik pada kitab, seksanya dalam api neraka. Demi Allah, setelah itu tidak ada yang dapat berkata-kata walau satu kalimat, sedang yang terdengar nafas, keluhan, tangis, rintihan yang suara mereka hampir menyamai suara himar keldai. Terjerit-jerit, meringkik, meraung, merayu, menangis-nangis siang dan malam waktu di neraka. Waktu di dunia terjerit-jerit menonton konsert,
memuji-muji artis, memuji-muji penyanyi, memuji-muji yang tidak. Kemudian menganjurkan pula program hebat-hebat. Kononnya bersedekah, berderma, tapi dengan keadaan yang tak sepatutnya. Ini kena renung kita. Bimbang yang amat sangat keadaan semasa. Qatadah berkata, hai kaumku, apakah kamu berasa bahawa itu pasti akan kena pada dirimu? Ataukah kamu berasa akan kuat menghadapinya? Hai kaumku, taat kepada Allah itu jauh lebih ringan bagimu, jauh lebih ringan bagi kamu. Kerana itu taatilah. Dipesankan sahabat, Qatadah, sebenarnya taat kepada Allah itu lebih ringan bagi kita. Kerana itu taatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu yang paling mudah, tapi kita tak mahu, tak nampak balasannya, tak nampak nikmat yang akan datang. Kita nampak nikmat yang nampak ataupun dilihat. Sebab ahli neraka, orang ahli neraka itu kelak akan mengeluh selama 1000 tahun, tetapi tidak berguna bagi mereka. Lalu mereka berkata, dahulu ketika kami di dunia, bila kami sabar, lambat laun mendapat keringanan dan kelapangan. Kemudian mereka sabar 1000 tahun, tetapi seksa mereka tidak diringankan. Sehinggalah mereka berkata, apakah kami mengeluh ataupun sabar? Tidak dapat mengelak seksanya ini. Kemudian minta hujan selama 1000 tahun. Ini diingatkan balik waktu di dunia, waktu dia susah, waktu kena macam-macam cubaan, kita boleh sabar. Waktu dunia ni, waktu COVID, kita boleh sabar lagi, boleh berkurung lagi, Allah bagi lagi nikmat. Waktu di dunia boleh dalam keadaan sabar. Tapi waktu di neraka, sabar macam mana pun dia maintain, dia konsisten, memang tetap ke neraka juga akhirnya. Sabar macam mana pun dia tetap tersiksa azab yang amat pedih. Kemudian minta hujan selama 1000 tahun kerana sangat haus dan panas neraka. Maka mereka berdoa selama 1000 tahun. Maka Allah berkata pada Jibril, apakah yang mereka minta, wahai Jibril? Jibril jawab, engkau lebih mengetahui ya Allah. Mereka minta hujan, maka tampak pada mereka awan merah, sehingga mereka mengira akan turun hujan. Maka dikirimkan kepada mereka kala-kala sebesar kaldai yang menggigit mereka dan merasa sakit pedih gigitan itu selama 1000 tahun. Kemudian mereka minta kepada Allah selama 1000 tahun untuk diturunkan hujan. Maka tampak mereka awan yang hitam. Mereka mengira bahawa itu akan turunnya hujan. Tiba-tiba turun pada mereka ular-ular sebesar leher unta yang menggigit mereka, dan gigitan itu terasa pedihnya sehingga 1000 tahun. Inilah arti ayat zidnahum azaba fawqal adzabi. Kami tambahkan mereka seksa di atas seksa. Dia bukan sekali, dia jadi double, triple. Seksa di atas seksa, maksudnya tak berhenti seksaannya, bertambah-tambah seksa, double, triple sampai habis. Maknanya yang paling sedih bila masuk neraka ni, tuan-tuan dan puan, masuk neraka tak mati-mati. Seksa macam mana? Tak mati-mati. Kalau dunia seksa sampai macam mana seksa, akhirnya sakit, mati, selesai. Di neraka tak mati-mati. Itu yang paling hebat azab. Kerana mereka dahulu telah kafir, tidak percaya dan melanggar tuntunan Allah. Kerana itulah, maka siapa yang ingin selamat dari siksa Allah harus sabar atas segala penderitaan dunia di dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah, menahan syahwat hawa nafsu,
Sebab syurga itu memang diliputi dengan kesukaran-kesukaran, sedang neraka diliputi syahwat-syahwat. Ni maknanya neraka ni paling hebat, senang nak masuk. Ni paling hebat, senang masuk. Sebab tu kita jaga daripada bab syahwat kita. Sebab apa? Itulah neraka suka dihiaskan kepada calon-calon neraka biar senang masuk ke dalam neraka. Sepatah seorang pujangga berkata, dalam usia tua cukup berpengalaman, mampu mencegah diri dari sifat kekanak-kanakan. Orang yang bersikap tenang apabila telah menyala api di rambutnya, yakni beruban. Tu orang yang hebat, orang yang dah berumur, usia tua dia, untuk menenangkan dia, hilang. Yang berpengalaman ni, orang berumur yang tua, mampu dia sebenarnya untuk mencegah diri dari sifat kekanak-kanakan. Tu patutnya orang tua dah faham. Orang dah berumur 40, 50, 60, 70 sepatutnya dah faham. Dia dah tak tempat lain, memang dia calon-calon jenazah. Sepatutnya dia bersikap tenang bila telah menyala api di rambutnya. Maksudnya apa? Menyala bukan ada api kat rambut, ada uban. Bila beruban rambut tu, maksudnya standby kita, tenang kita, bersikap tenang. Siapa dah ada tanda-tanda nak masuk ke dalam kubur. Sebab tu dah ada uban, tak kira rambut ke, jangan kita tangguh lagi lah. Maksud tu dah last call ataupun last minute untuk kita preparation masuk ke satu lagi alam, yakni beruban, salah satu tandanya. Kemudian sahabat penjaga dia berkata, saya melihat seorang itu ingin hidup tenang bila dahan pohon telah menguning sesudah hijaunya. Maksudnya bila dah berumur, maksudnya kita dah dapat hasil ujungnya. Ujungnya dah berumur, dia dah bertenang. Pasal apa? Adanya ilmu, adanya bab ibadah, adanya bab kebajikan. Seharusnya ataupun sepatutnya ataupun sewajibnya dia tenang menghadapi dunia yang hebat ini. Kemudian dan berhatilah, menguning hijaunya, jauhilah kawan yang busuk dan berhati-hatilah, janganlah menghubunginya. Bila dah berumur, dah pengalaman, dah tua, dah beruban, dipesan kita jauhilah kawan-kawan yang busuk. Busuk tu bukan maksud bau dia yang busuk, dia tetap hebat. Jangan berkawan orang yang masih lagi perangai dia busuk. Perangai tu masih lagi tidak menampakkan kematangan ataupun dia dah tua. Masih lagi dengan bab muda dia, masih lagi dengan bab bujang dia, masih lagi bab dengan kaya hartanya. Tu kena-kena kita, maksudnya kita kena diingatkan sepujangga ni. Berhati-hatilah bila ada kawan yang buat perangai busuk atau perangai yang tak senonoh. Kalau dah berumur ni, kita berhati-hati dengan dia. Kalau boleh elaklah daripada menghubunginya, jauhlah. Tetapi bila tidak dapat, maka ambillah hati-hati. Jaga hati dia. Jangan kita musuh dia, kita jaga hati, raikan dia, cari jalan untuk dakwah dia. Dan berkawanlah pada orang-orang yang jujur. Kita kena cari jalan orang yang jujur, orang yang betul-betul takut dengan Allah Ta'ala, jujur, amanah. Tu bimbang dia ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, dan jangan suka membantah kepadanya. Orang yang dah kita tahu beramal jujur, kita jangan bantah. Kemudian berkawanlah dengan orang bangsawan. Bangsawan ni orang yang bangsa di atas awan, kan? Orang kaya, orang yang berharta, orang VIP, disuruh kita berkawan. Syaratnya yang berakhlak baik budinya. Tu yang penting. Kaya-kaya tapi tak ada akhlak, tak ada adab, tak jadi. Tak payah nak kawan.
Tapi kita berkawan dengan orang yang kaya, orang yang golongan bangsawan, yang tinggi ataupun akhlak dia baik budinya. Itu dipesan oleh sahabat. Maka siapa yang berbuat baik pada orang yang tidak berbudi, bererti ia telah membuang budi itu dalam laut. Tu siapa yang berbuat baik pada orang yang tidak berbudi, maknanya dia berbudi pada orang yang tak tahu diuntung. Maknanya kita ni cari jalan orang yang buat baik, orang yang berbudi. Dan Allah mempunyai syurga selebar langit, tetapi diliputi dengan kesukaran-kesukaran. Kita kena renung, Allah ni ada syurga seluas langit. Seluas langit syurga Allah Ta'ala untuk kita cari jalan, tapi diliputi ataupun ada obstacle dia dengan kesukaran-kesukaran. InsyaAllah malam ni dah masuk Isyak. Mudah-mudahan pengesian malam ni kita kalau boleh jauhilah dari perangai sifat orang-orang yang nak ke neraka ataupun sifat ahli neraka. Maksudnya jangan sampai kita jadi ahli neraka. Kita dah tahulah hebatnya bab neraka. Jangan kita cari jalan masuk ke dalamnya. Kita baca sedikit my nota Quran ayat 113 insyaAllah. 113 kaum Yahudi dan Nasrani. Kita tengok Yahudi dan Nasrani saling mengkafirkan antara satu sama lain. Sikit insyaAllah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'u wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati bima kanu fihi yahtarifun. Sadaqallahu azim. Maksudnya orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu ataupun pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang yang tidak berilmu berkata seperti apa yang mereka ucapkan. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ni perangai Yahudi dan Nasrani, tak boleh bercantum. Pada ayat ini Allah SWT dikupas menerangkan mengenai kekafiran orang-orang Yahudi mahupun Nasrani. Kedua-duanya kaum ini memiliki hawa nafsu buruk seperti sifat dengki yang tinggi, sehingga ada di antara mereka saling menyesatkan antara satu sama lain. Orang Yahudi mengkafirkan orang Nasrani dengan mengatakan mereka tidak berada di atas agama yang benar dan tidak ada pegangan. Sedangkan orang Nasrani pula mengkafirkan Yahudi dengan ucapan Yahudi bukan apa-apa, yakni tidak berada di atas agama yang benar walaupun mereka membaca Taurat dan Injil. Perkara ini terjadi pula disebabkan mereka hanya memeluk agama sahaja, tetapi tidak diambil peduli tentang kitab yang mereka imani. Dikatakan kaum Yahudi kafir kerana telah menolak Nabi Isa dan kitab Injil, manakala Nasara pula kafir disebabkan telah mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sepatutnya dua golongan ini tidak saling bermusuhan antara satu sama lain, kerana kedua-dua golongan ini ada kitab rujukan agamanya sendiri. Namun disebabkan masing-masing sibuk mencari salah, maka pergaduhan antara mereka akhirnya terjadi. Nasrani dengan Yahudi. Dalam ayat ini juga Allah SWT mengkhabarkan bahawa kekufuran dan kesesatan menimpa ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, juga telah menimpa umat-umat sebelumnya tanpa mereka ketahui, disebabkan kejahilannya diri sendiri. Bukan kerana mereka tidak tahu isi kandungan Taurat,
dan Injil, tetapi sifat dengki telah menjadikan mereka tergolong dalam kalangan orang yang kafir. Dan Allah SWT memberitahu bahawa Dia akan menjadi hakim di antara mereka pada hari kiamat dan akan membalas atas kekafiran dan kesesatan itu. Maka Allah bersabda lagi, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah lah yang akan buat penghakiman di antara mereka pada hari kiamat. Tak lain, sebagai umat Islam, kita tidak perlu terlalu berasa hati dengan kata-kata musuh agama yang dilemparkan pada kita. Kerana pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang akan menghukum mereka dengan sekadil-adilnya. Kat tu maknanya kita kena ingat hebat macam mana Yahudi Nasrani besok akan dihakimi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita yang masih lagi terbelenggu dengan bab-bab kafir ataupun bab-bab yang keluar pada Islam. Tolong kita percepatkan bab taubat, tangguhkan bab yang lain, cari jalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah besok kita akan sambung ayat 114 Al-Baqarah. Ciri-ciri orang yang menzalimi diri sendiri. InsyaAllah malam besok, ciri-ciri orang yang menzalimi diri sendiri, InsyaAllah mana yang baik pada Allah Ta'ala, yang terbaik terus daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita dijauhkan daripada menjadi register ataupun register dengan ahli neraka. Mohon kita dijauhkan mudah-mudahan. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan. Surah Al-Lazina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa anta ma'ali. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.